Baiklah, sebagaimana yang diketahui umum bahawa isu hadanah atau hak jagat anak sering timbul apabila berlakunya permasalahan rumah tangga atau perceraian di antara pasangan suami isteri. Perebutan hak jagat anak sama ada di antara ibu dan bapa kandung atau pihak ketiga seperti ahli keluarga yang lain adalah sukar untuk diselesaikan dan sering memberi kesan bukan sahaja kepada pasangan tersebut, malah turut memberi kesan kepada anak-anak tersebut sama ada secara fizikal atau mental. Persoalan yang sering timbul apabila siapakah yang akan mendapat hak jagaan anak, apakah hak bagi pihak yang tidak mendapat hak jagaan, berapa lama tempoh penjagaan dan sebagainya. Hukum syarak dan undang-undang keluarga Islam di Malaysia telah memperuntukkan berkenaan undang-undang serta garis panduan hak jagaan anak dengan jelas menyatakan bahawa kebajikan, kepentingan dan kemahuan anak didahulukan berbagai kepentingan ibu bapa. Seterusnya kita beralih kepada soal jawab berdasarkan kitab. Baik, di sini saya akan kemukakan 4 soalan berkaitan hadanah. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan hadanah? Hadanah bermakna penjagaan anak. Dari segi bahasa, hadanah bermaksud tepi atau sisi. Hal ini demikian kerana penjaga anak mengambil anak yang dijaga ke sisinya. Menurut syarak pula, ia bermaksud menjaga seseorang yang belum berupaya mengurus diri dan mendidik dengan pelbagai cara yang sesuai dengan pembesarannya. Baik, soalan yang kedua, apakah dalil yang berkaitan hadanah? Baik, di sini saya ambil potongan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-ridha'ah. Maksudnya, dan ibu-ibu itu menyusukan anak-anak mereka selama tempoh 2 tahun yang lengkap bagi mereka yang mahu menyempurnakan susuan. Okay, di sini ada 2 pandangan. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsiran beliau ke atas ayat ini menjadi dalil di sisi Imam Malik bahawa hadanah adalah milik seorang ibu. Maka dia berhak menjaga anak lelaki sehingga tempoh baligh dan anak perempuan sehingga tempoh dia berkahwin. Ini juga pandangan ataupun pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Seterusnya, pandangan yang kedua daripada Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata apabila seorang anak lelaki sampai kepada usia 8 tahun iaitu umur yang memayis, maka dia diberi pilihan antara kedua ibu bapanya. Ini kerana anak tersebut pada ketika itu berada dalam keadaan bersemangat untuk mempelajari Al-Quran, ada tanggungjawab beribadat, dan hal ini sama keadaan antara anak lelaki dan juga anak perempuan. Bermaksud bila anak itu telah mencapai umur yang memayis dan dia ada semangat untuk beribadah, ada semangat untuk belajar Al-Quran, dia berhak untuk menentukan siapa yang nak duduk sama ada dengan mak ataupun dengan ayah. Itu adalah pandangan daripada Imam Asy-Syafi'i. Soalan yang ketiga, siapakah yang berhak menerima hadanah? Baik, jika pasangan suami isteri bercerai dan ketika itu anak-anak mereka lelaki ataupun perempuan belum mencapai usia memayis, maka ibu adalah orang yang lebih berhak menjaganya berbanding orang lain, kecuali jika ibu tersebut telah hilang kelayakan atau gugur hak sebagai penjaga. Baik, soalan yang seterusnya, itu soalan yang keempat ialah apakah syarat bagi seseorang untuk mendapatkan hak hadanah? Baik, syarat kelayakan seseorang untuk menerima hak hadanah ialah yang pertama, mestilah beragama Islam. Sebab apa? Sebab orang yang bukan Islam tidak berhak untuk tentu hak hadanah terhadap anak yang beragama Islam. Yang kedua pula ialah sempurna akal. Maksud penjaga tidak boleh seorang yang gila, mestilah seorang yang waras. Yang ketiga pula ialah berumur yang melayakkan dia memberi kepada kanak-kanak itu jagaan dan kasih sayang yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak itu. Maksud orang tu lebih berusia daripada anak itu supaya dia dapat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut. Yang keempat pula ialah perkelakuan baik dari segi akhlak Islamiah. Sebab apa? Sebab penjaga ni nak kena mendidik anak tu supaya anak tu menjadi seorang anak yang soleh dan solehah.
Dan yang terakhir iaitu yang kelima, tinggal di tempat di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi apa-apa akibat buruk dari segi akhlak ataupun jasmani. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian sketsa di dalam majalah. Sketsa dalam majalah ini menceritakan tentang seorang suami dan seorang isteri bernama Puan Nurul yang mengalami pergaduhan yang besar disebabkan masalah kewangan. Selepas daripada hari kejadian, Puan Nurul membuat keputusan untuk mendapatkan jawapan daripada seorang ustaz. Puan Nurul terfikir untuk bertanyakan soalan kepada ustaz tersebut berkenaan hak penjagaan anaknya jika dia bercerai. Lalu ustaz tersebut memberitahu kepada Puan Nurul bahawa dalam hal amanah, aspek seperti kemampuan tanggungan seorang ayah atau ibu kepada anak tersebut perlu diambil berat. Selain itu, ada aspek-aspek lain yang perlu diteliti. Walau bagaimanapun, setiap kes perlu dirujuk di mahkamah kerana hakim sahaja yang boleh menilai dan menentukan secara adil hak penjagaan anak akan dijatuhkan sama ada kepada suami ataupun isteri tersebut. Menurut laporan Akhbar Metro yang bertarikh 14 Jun 2023 mengupas berkenaan hak anak-anak di mana pasangan yang sudah bercerai namun dapat bekerjasama dalam membesarkan anak adalah mereka yang hebat kerana dapat mengetepikan ego masing-masing. Hal ini dapat memberi impak positif kepada perkembangan anak-anak itu sendiri kerana melalui tindakan yang matang ini, anak-anak tidak merasai kehilangan kasih sayang daripada kedua ibu bapa. Berikutan keterangan dalam Fiqh Al-Manhaji, hikmah pensyariatan hadanah adalah untuk mengatur tanggungjawab berkaitan penjagaan dan pendidikan anak-anak yang masih kecil. Justru itu, kita dapat mengambil iktibar selepas penceraian, kepentingan anak-anak perlu menjadi dasar utama dalam hak penjagaan ini, bukanlah pertikaian yang timbul dari kedua ibu bapa. Soalan pertama, selepas perceraian berlaku, siapakah yang paling layak untuk mendapat hak jagaan? Jawapannya adalah si ibu. Okey, soalan kedua, apakah alasan yang membolehkan seseorang wanita itu hilang kelayakan atau gugur hak sebagai penjaga? Antaranya adalah apabila si ibu berkahwin dengan lelaki lain. Okay, soalan ketiga, jika seorang wanita atau ibu hilang kelayakan, siapa yang layak untuk menjaga anak-anak tersebut? Jawapannya adalah ibu kepada si ibu tersebut atau nenek kepada anak tersebut dan juga ayah kepada anak tersebut. Berapa lamakah tempoh hak jagaan tersebut berkuat kuasa sehingga anak itu mencapai umur memayis? Apa yang saya dapat simpulkan daripada temu ramah ini adalah hak penjagaan anak yang paling layak mendapatkan itu adalah seorang ibu. Selagi seseorang ibu itu belum berkahwin dengan suami baru, hak penjagaan anak adalah kepada ibu. Tidak kiralah ibu atau bapa yang menjaga seseorang ibu. Yang paling penting dan paling utama adalah kebajikan dan kesejahteraan mereka.